Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 yang mengkaji tentang impak keselamatan dan undang-undang terhadap masyarakat yang diperolehi daripada teknologi skuter elektrik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama, saya selaku ketua kumpulan, Amira Atira binti Muhammad Hamid Nizam, nombor matrik B0621100086 daripada kelas BTMM Seksyen 1. Ahli kumpulan yang kedua ialah Tan Rawi, nombor matrik B0621100316. Ahli kumpulan yang ketiga ialah Nurul Syafiqah binti Ahmad, nombor matrik B0621100424. Ahli kumpulan yang keempat iaitu Tia Rul, nombor matrik B0621100124. Bagi ahli kumpulan yang kelima pula dikenali sebagai Nur Syaza Ayuni binti Sofian Arlan, nombor matrik B0621100416. Seterusnya, Nur Syafiqah Izzati binti Ahmad Termizi, nombor matrik B0621100290. Ahli kumpulan yang terakhir ialah Nur Nabila Azira binti Nur Azman, nombor matrik B0621100497. Perbincangan kumpulan dilakukan secara dalam talian kerana terdapat pelajar yang berada di rumah dan terdapat juga pelajar yang berada di kampus. Hal ini menyebabkan kami menggunakan aplikasi Google Meet untuk berbincang. Seterusnya, ini adalah bukti-bukti ahli kumpulan sedang melaksanakan tugasan yang telah diberi oleh ketua. Mereka menggunakan, ada sesetengah pelajar yang berada di rumah, di kampus. Jadi kami tidak dapat berkumpul untuk melakukan tugasan secara berkumpulan, secara bersemuka akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi kami mengambil keputusan untuk berbincang, mengagikan tugas dan buat tugasan tersebut dengan amanah. Tajuk kumpulan kami ialah impak keselamatan dan undang-undang terhadap masyarakat yang diperoleh daripada teknologi skuter elektrik. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Tema kajian pengkaji ialah penyelesaian masalah dalam isu sains, teknologi dan inovasi. Pada masa ini, penggunaan skuter elektrik semakin meluas di kalangan masyarakat. Skuter elektrik merupakan alat pengangkutan yang popular dan juga dikatakan canggih kerana menggunakan teknologi elektrik untuk bergerak. Walaupun skuter elektrik mempunyai banyak kelebihan, tetapi skuter elektrik juga mempunyai kesan negatif jika tidak dipandu dengan betul mengikut undang-undang jalan raya. Penggunaan skuter elektrik dikatakan berdepan dengan risiko kecederaan yang lebih tinggi berbanding kenderaan tanpa bantuan elektrik. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan skuter elektrik tanpa topi keledar akan berisiko tinggi mengalami kecederaan yang parah, terutamanya di bahagian kepala. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keselamatan merujuk kepada kesejahteraan dan keamanan. Ramai pengguna skuter elektrik tidak mematuhi undang-undang keselamatan jalan raya sehingga berlakunya kemalangan jalan raya. Selamat sejahtera. Sekarang saya ingin menerangkan latar belakang kajian saya. Skuter elektrik ialah satu keadaan bermotor yang bergerak menggunakan motor elektrik. Skuter elektrik adalah berdasarkan skandal board manual tradisional. Dia telah ditambah kuasa sebagai pengangkutan untuk memandu jalan raya. Skuter elektrik sangat mudah dipelajari oleh pemandu-pemandu yang baharu. Kaedah kawalan arm skuter elektrik adalah kawalan jauh tanpa wayar untuk mengawal pecutan serta brek dari skuter elektrik. Sambungan tanpa wayar dengan pemotong tuan rumah adalah sambungan tanpa wayar 2.4 GHz dan sambungan Bluetooth. Skuter elektrik juga dapat digunakan dalam keadaan jalan raya yang terdapat banyak orang dan banyak kereta. Tambahan lagi, dia tidak mula membuang lumpur ke badan kita semasa waktu hujan. Skuter ini menjimatkan masa kita kerana saiz yang kecil menyebabkan kita mudah mencari tempat letak skuter elektrik. Terdapat beberapa kawasan di Malaysia mempunyai tempat penyewa skuter elektrik sekarang.
seperti di kawasan parkir Bukit Bintang Ros, Pulau Mo dan Tiara. Untuk menggunakan skuter elektrik, pelanggan perlu membuat turun aplikasi dalam telefon pintar dahulu. Seterusnya, mereka perlu membukakan Bluetooth dan data mobil dan memasukkan info kad kredit atau kad debit. Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Tiari. Saya akan bentang bahawa bahagian penyataan masalah. Yang pertama, topik untuk kajian kita ialah tentang penggunaan teknologi skuter elektrik. Topik yang kita pilih ini adalah untuk mengkaji kesan negatif penggunaan teknologi skuter elektrik kepada masyarakat, terutamanya dalam aspek keselamatan dan juga undang-undang jalan raya. Sekarang, ramai orang menggunakan skuter elektrik kerana ia membawa kesan yang baik kepada kita dalam kehidupan harian. Walau bagaimanapun, adakah penggunaan teknologi skuter elektrik memberikan kesan negatif terhadap pengguna? Penyataan masalah ini adalah penting. Oleh sebab ini, kita akan mengkaji terhadap masalah ini dan juga mengenal pasti cadangan bagi mengurangkan risiko keselamatan penggunaan teknologi skuter elektrik dan menguatkuasakan undang-undang jalan raya. Bahagian ini telah tamat. Ahli kumpulan saya akan teruskan video. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan juga metodologi kajian. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengkaji kesan negatif teknologi skuter elektrik kepada masyarakat, terutamanya dalam aspek keselamatan dan undang-undang jalan raya. Yang kedua pula ialah mengenal pasti cadangan bagi mengurangkan risiko keselamatan penggunaan teknologi skuter elektrik dan menambah baik undang-undang jalan raya. Selain itu, metodologi kajian menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin dan sebagainya. Selain itu, metodologi juga merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian yang baik. Oleh yang demikian, pengkaji haruslah sedaya upaya memanfaatkan teori penyelidikan tersebut dalam penghasilan kertas kerja projek ini. Selain itu, metodologi juga merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan. Metodologi juga merupakan teknik gaya, ragam, rentak, corak dan sistem. Metodologi juga merupakan ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa menjalankan kajian. Oleh itu, dalam bahagian ini, pengkaji akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, sampel kajian, soal selidik, rujukan, cara analisis data, prosedur pengumpulan data dan juga definisi kata kunci. Google Form yang kami lakukan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Di bahagian A adalah bahagian tentang pengenalan responder seperti jantina, umur, pekerjaan seseorang responder tersebut dan satu soalan umum iaitu persetujuan adakah penggunaan skuter elektrik membawa kesan negatif ataupun tidak kepada seseorang. Ini pula kami meletakkan soalan-soalan yang menekankan kesan negatif terhadap penggunaan skuter elektrik. Contohnya, adakah penggunaan skuter elektrik akan meningkatkan kadar kemalangan jalan raya? Kedua, adakah penggunaan mengganggu pengguna jalan raya? Ketiga, adakah modifikasi skuter elektrik akan meningkatkan kecederaan yang serius? Dan yang terakhir adalah, adakah penggunaan skuter elektrik boleh menuntut insurans apabila berlaku kemalangan kepada pengguna? Di bahagian C, kami meletakkan beberapa cadangan yang telah kami
persetujui di dalam kumpulan. Antara soalan cadangan yang kami kemukakan adalah, adakah skuter elektrik sesuai digunakan di jalan raya? Yang kedua, adakah pihak penganjur perlu menyediakan alat keselamatan kepada pengguna skuter elektrik? Yang ketiga, adakah pihak penganjur perlu menyediakan tempat khas untuk pengguna menggunakan skuter elektrik? Dan yang keempat, adakah pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat agar penggunaan skuter elektrik tidak memberi kesan kepada pengguna jalan raya? Saya akan menerangkan tentang kesimpulan bagi kajian kami. Yang pertama, kadar kemalangan jalan raya meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa ini kita boleh lihat penunggang skuter elektrik menunggang skuter elektrik di jalan raya. Sedangkan mereka tahu jalan raya itu khas untuk kenderaan seperti bas, kereta, motosikal, lori. Jadi, jika mereka menunggang skuter elektrik di jalan raya, risiko untuk berlakunya kemalangan itu sangat tinggi kerana berkemungkinan mereka ni menunggang skuter elektrik di tengah jalan. Mereka tidak menunggang di tepi jalan, tapi mereka menunggang di tepi jalan seolah-olah jalan raya itu mereka yang punya. Jadi, perkara ini haruslah dipandang serius oleh pihak berkuasa. Seterusnya, pihak berkuasa ataupun kerajaan perlu memperkasa dan menguatkuasakan undang-undang supaya penunggang skuter elektrik ini beranggapan bahawa kelakuan mereka itu sangatlah serius, tidak boleh dipandang rendah. Dan jika adanya undang-undang yang ketat, mereka tidak berani untuk membuat perkara yang salah lah. Macam saya cakap tadi, menunggang skuter elektrik di atas jalan raya. Sedangkan jalan raya itu tak sesuai bagi mereka untuk menunggang skuter tu. Seterusnya, menyediakan tempat khas kepada penunggang skuter elektrik. Hal ini dikatakan demikian kerana jika penganjur ataupun kerajaan menyediakan tempat khas untuk mereka menunggang skuter elektrik, hal ini kita boleh mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia ni. Sebab mereka sudah mempunyai tempat untuk menunggang skuter elektrik. Yang terakhir, isu penggunaan skuter elektrik tidak boleh dipandang enteng kerana pada masa ini terdapat banyak kadar kemalangan jalan raya yang berpuncanya daripada pengguna skuter elektrik ini tidak mementingkan keselamatan apabila mereka menunggang skuter elektrik di jalan raya. Itu sahaja. Terima kasih. Pada bahagian ini, kami akan menunjukkan antara bukti dan contoh di mana mereka menggunakan skuter elektrik secara berbahaya. Kita boleh lihat dalam video ini mereka tidak menggunakan alatan keselamatan yang sesuai untuk menunggang skuter elektrik. Kita juga boleh lihat mereka menggunakan jalan raya untuk menunggang skuter elektrik. Dua dinda ku sayang, dikala pujaan hati, ku tak mahu. Isu masalah larangan penggunaan skuter elektrik ini, kita boleh lihat isu ini telah dikeluarkan daripada Malaysia Hari Ini, berita. Kita boleh lihat daripada sini bukti-bukti di mana skuter elektrik ini telah dilarang untuk digunakan sesuka hati di jalan raya. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.